Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatus sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksud daripada firman Allah Ta'ala adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul azim. Ayat 21 suratul Ahzab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita menyambung lagi bacaan kitab Fiqh Sirah pada muka surat 242, perkara yang keempat, di mana masih lagi kita membicarakan dan melihat peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam perjalanan hijrah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat,
dalam perjalanannya itu baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke dua buah khemah Ummu Ma'bad dari Bani Al-Khuza'ah. Ummu Ma'bad ialah seorang perempuan yang agak lasak dan sering duduk berselimut di halaman khemah, memberi makan dan minum kepada sesiapa sahaja yang lalu dekatnya. Di mana peristiwa yang kita akan baca pada malam ini ialah berhubung dengan Ummu Ma'bad, pembantunya dan suaminya, di mana mereka ini dari kalangan kabilah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini di antara kabilah yang dianggap memiliki kekuatan menghadapi suasana di padang pasir. Sehingga disebutkan dalam setengah catatan, tidak ada beza bagi kabilah Bani Khuza'ah ini, sama ada musim panas ataupun musim sejuk, serupa je ke dia. Nah itu keandalan, tak tahulah jasad dan tubuh badan mereka. Bani Khuza'ah ini di antara kabilah yang terlibat juga dalam seruan dan penentangan dakwah di peringkat awalnya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Cuma perkampungan mereka terletak di antara perjalanan daripada Mekah menuju ke Yasrib, yakni Madinatul Munawwarah. Kedudukannya jauh daripada kota Mekah, tapi lebih jauh lagi ke Madinatul Munawwarah. Kalau umpamanya kita menyebutkan lebih kurang dari Mekah ke Madinah sekarang 400 km. Ada setengah menyebut secara akurat 386 km. Nah, sekira-kiranya Bani Khuza'ah ini 100 km dari kota Mekah. Tapi pasal di tengah-tengah padang pasir, dia termasuk dari kalangan kabilah Badui juga. Dan mereka tidak boleh, melainkan mesti ada hubungan, kena ada kontak dengan bumi Mekah untuk meniaganya, jual kambing dia, beli makanan dia. Dia tak boleh seorang dia situ. Jadi mereka ni semacam Badui juga yang memencil, terpencil di padang pasir, tapi dalam beraktiviti mereka bermain di bandar Mekah. Jadi 2-3 hari nanti kan balik, gitulah. Sehingga Bani Khuza'ah ini termasuk di antara kabilah yang berangkaian dengan berbelas-belas kabilah Arab yang lain, termasuk Bani Hashim di kalangan Arab Quraisy. Jadi dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Yasrib, yakni Madinah, pasti melalui perkampungan laluan ini. Dan ini kita kena ingat, laluan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu laluan yang tidak pernah dilalui oleh kebanyakan orang sebelumnya. Tiba-tiba dalam perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh tertemu khemah Ummu Ma'bad. Makna khemah atau perkampungan dia sekecil itu, dia memang tak ada orang datang punya. Begitu je bahasa. Menunjukkan mereka dari kalangan kabilah Badui. Dan untuk duduk tengah-tengah padang pasir ni, 2-3 beranak aja, ini bukan boleh calang-calang sebarang. Kecuali memang lasak, ketahanan tubuhnya itu amat luar biasa dan mereka memiliki kelebihan itu. Dan Ummu Ma'bad, kerja dia balut badan dia panas ke musim sejuk ke, duduk depan kemah tu.
Adalah dia bela kambing, kalau ada kabilah lalu nak air ke dia bagi. Dalam banyak keadaan dia bagi, ada ketika dia menjual dengan pertukaran barang, barter trade ya, dia tukar. Ambillah daging bagi air, begitulah dulu. Jadi macam biasa dia duduk dan dia langsung tidak pernah akan memikirkan bahawa yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu itu akan lalu di hadapan khemahnya. Dia tak tahu. Bahkan Nabi pun tidak tahu akan memintas masuk melalui laluan khemah. Di sinilah kata ulama menunjukkan Ummu Ma'bad keluarganya adalah dari kalangan keluarga yang diberikan rahmat dan keberkatan oleh Allah, sehingga Allah mengatur Al-Qaswa menjejak langkah menuruni lembah masuk ke kawasan wilayah dia. Ini kalau Allah nak hantar kebaikan ni, dia senang aja, cara dia kun fayakun aja. Itu kita mesti bertawakal dan bergantung dengan Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdua pun bertanya kepadanya, apakah di sisinya ada sesuatu? Dia bila lalu ternampak dah ada orang perempuan, Nabi pun tanya ada apa-apa tak? Biasanya, ghalibnya, kalau orang-orang bermusafir di padang pasir, dia tanya tu dia tak ada objektif lain melainkan pertama dia nak air. Biasanya begitu. Air itu tak kira lah. Boleh jadi air susu kambing, boleh jadi air susu unta, boleh jadi air di lembah. Karena biasanya perkhemahan orang-orang Badui ni kecil macam mana, tak ramai belah mana kabilah pun, penduduk dia sikit pun, dia mesti cari lembah yang ada air. Dan air ini adalah makanan asasi bagi orang di padang pasir. Kalau roti gardenia bawa satu unta, bawa roti gardenia, belum tahu akan memberi manfaat kalau air tak ada. Jangan buat pasal. Yang lain tak ada air aja, insya-Allah boleh hidup di padang pasir. Baik, jadinya Nabi tanya. Dia menjawab, demi Allah, kalau ada apa-apa makanan pada kami, tentulah aku hidangkan kepadamu. Kambing-kambing pula telah keluar. Apalagi tahun ini adalah tahun yang tandus. Ni dia kata tak ada apa. Kalau ada, saya siap dah hidang ke kamu. Ini di antara budaya asalnya, akhlak kepribadian bangsa Arab, yakni melayani dan menyantuni tetamu-tetamu yang hadir kepada mereka. Ni perangai orang Arab. Makanya bila Islam turun, di antara syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipecahkan oleh ulama menjadi maudhu', yakni tajuk-tajuk dalam kitab-kitab mereka ialah adab-adab bertamu. Itu memang ada. Bukanlah kita ihya ke kitab fiqh ke kitab babul akhlak ke, mesti ada ni. Sebagai tuan rumah apa adab dia? Sebagai tetamu macam mana adab? Berpuluh-puluh disusun atur oleh ulama. Mengapa yang ni ada? Pertama, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diantar untuk menyempurnakan akhlak di kalangan manusia. Adab itu disempurnakan. Yang kedua, memang bangsa Arab ini kaya dengan adab tradisi. Oleh kerana kabilah-kabilahnya ramai, beratus kabilah, maka adab tradisi itu kalau campur kabilah ni lain, kabilah jadi beribu. Sehingga akhirnya nanti tidak tahu nak dipilih yang mana sebenar yang terbaik nak diguna pakai, tak tahu. Kerana masing-masing kabilah ada adabnya, ada tradisinya, ada passion akhlak dia sendiri. Dan tiap-tiap masing-masing klaim bahawa
budayanya, akhlaknya lah yang terbaik. The best among the best, mengatasi kabilah-kabilah yang lain. Padahal mereka berperang aja siang malam. Padahal bertempurnya karena seekor kambing makan sayur milik jiran sampai berperang 100 tahun. Jadi nak mikir macam mana, maka Allah kirim Nabi menyempurnakan akhlak. Di mana akhlak di kalangan kabilah-kabilah dah ada dah. But which is the best? Ni dia. Ni dia Al-Qurannya. Ini hadisnya. Ini adab berjirannya. Ini adab dalam bertamu. Dan satu daripada adab bangsa Arab ni, suka sangat menyantuni tetamu. Tu orang Arab. Pergilah kalau ada member orang Arab, tak kira lah, tak payah nunggu di Saudi kau ada sini, pensyarah-pensyarah UAE ke, kalau kamu close friend dengan dia, begitu kata nak ziarah dia, tengok dia siap jana sambutan. Itu memang budaya dan jadi akhlak yang baik lah. Maka Islam datang membetul dan mengemaskinikan lagi, updated, begini terbaik. Itulah makanya Islam itu menyempurnakan, menyebabkan orang yang berpegang dengan Islam ini, ikut ajaran Islam ini, adalah orang yang berakhlak. Makanya kalau kita pergi ke rumah orang-orang Arab, selain bantal peluk, bantal panjang bertabur kat atas lantai, dia ada bantal dia untuk kita duduk. Orang Melayu bisul, ya. Arab dia bagi bantal duduk. Kosen-kosen jarang, entah antum tak jumpa. Dia macam tu, dia santuni. Itu di hidangnya air dulu, air sejuk sangat. Al-ma'ul barid, yakni air yang sejuk. Dia akan bagi yang tu dulu. Lepas tu start buah taman. Kena yang kaya-raya ni, dia hidang nasi mandi ni, kambing sekor terlentar 4 kaki tu, anak kambing tu, anak unta tu. Tu dia. Passion kita yang tak faham, memanglah dari satu segi kita tengok apa kejadah harapnya membazir. Memang kita lihat sudah itu membazir lah. Tapi dia tu, budaya dia tak boleh. Kalau tamu ni, kan berlaku, seorang tetamu datang ke rumah, seorang lain tumpang bermalam. Kerana dia bermusafir. Lalu akhirnya, malam tu lepas makan, dia ceritalah. Dari mana kamu begitu gini, nak ke mana, apa tujuan. Dia pun cerita, dia kata aku musafir ni, aku nak cari seorang nama Fulan bin Fulan. Dia ni pernah kelahi dengan ayah aku dan dia bunuh ayah aku. Aku nak bunuh dia sebagai membalas. Yang dia cakap dia cari rupa tuan rumah yang dia tumpang tu. Tuan rumah tu bagi tu direct, demi Allah, akulah orangnya. Tetapi kerana kamu ni menjadi tetamuku, maka beradab juga aku sebagai tuan rumah. Aku santuni dulu 3 hari. Hari keempat berembat, mati, dibunuh dia. Tapi 3 hari full respected. Itu Arab. Dia tu sallu ala Nabi, selesai. Sallu alaih ataupun ma'alish, habis. Kalau dengar riuh dia bertengkar tu macam nak runtuh dinding Kaabah tu. Sebenarnya hati mereka jujur mulia. Mana tandanya? Mereka jaga Hajar Aswad kekal hari ini insya-Allah sampai kiamat. Ampun maaf, barang ke barang kalian, orang Melayu dibagi 3 bulan je jaga Mekah. Jangan-jangan tinggal sarung je Hajar Aswad. Terlepas ke mana dikorek di bawah. Bukan kira. Itu dia ada dia punya. Sebab itulah Nabi diutuskan di Mekah. Walaupun jahiliyah bunuh arak, minum arak, bunuh anak perempuan hidup, merompak, menyamun, tapi dia ada talent, akhlak untuk baik tu dia ada. Benda tu dah tersalut dengan akhlak-akhlak yang buruk gitu. Maka antaranya entertain, dia meraihkan tetamu. Apalagi kalau tamu yang dia tak kenal. Suka tambahlah bila dalam keadaan dah Islam, siapa jamu kawan dia maka rezeki dia akan melimpah begitu. Lagilah dia suka. Lagilah dia nak berganda-ganda rezeki dia. Jadinya dia tanya, dia kata terus terang, kalau ada saya dah hidang kawan. Saya memang jenis saya duduk sini pun nak menyantuni orang lalu.
Saya nak bagi susu pun kambing dah keluar. Lepas tu musim panas tuan, kambing kurus-kurus. Kau gemuk kedebak berlemak, dia banyak susu boleh kira. Kurus semua. Rumput-rumput banyak mati. Mereka nak cari rumput nun jauh. Dia tunduk jalan cari rumput tu. Dia berhenti tu jumpa boleh jadi setengah batu. Ragut-ragut sikit kan merayap. Nak bawa ke petang mau ke? 3-4 batu ni menyelerak. Atas bukit 3 ekor lembah ni 6 ekor bucu sana seekor. Tu nak dikepung buat balik. Sebab itu Allah jadikan Rasulullah seorang pengembala kambing supaya full stamina, ya, build up dia punya tenaga ini. Kerana dakwah ini memerlukan kekuatan tenaga fizikal. Dibentuk Rasulullah. Banyak hikmah ni. Makanya dia beritahu, tahun ni pula tahulah tuan, tahun kemarau. Tak ada, semua banyaknya dah keluar.